ini SPRM menjemput tuan-tuan dan puan-puan ke sidang media pada petang ini untuk memaklumkan jugalah tentang isu pusat feedlot nasional ini, tapi dari aspek pencegahan. Sebenarnya SPRM mengambil dua pendekatan ke atas isu NFC Corporation yang melibatkan projek pusat feedlot nasional. Satu dari aspek siasatan dan satu lagi dari aspek pencegahan. Bagi aspek siasatan, panel penilaian operasi telah pun mengumumkan hasil siasatan kemarin. Dan pada hari ini saya ingin memaklumkan tentang hasil pemeriksaan yang SPRM buat ke atas amalan sistem dan prosedur berhubung dengan isu ini. Selain siasatan, SPRM juga membuat pemeriksaan ke atas amalan sistem dan prosedur berkaitan pemberian pinjaman mudah bertujuan untuk mengesan apa-apa kelemahan yang boleh membuka kepada ruang dan peluang berlakunya rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Pemeriksaan yang dijalankan oleh SPRM ini ialah pemeriksaan sistem dan prosedur ini dijalankan seperti mana peruntukan yang diberikan kepada pegawai SPRM di bawah Seksyen 7 C, D dan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu menjalankan pemeriksaan ke atas amalan sistem dan prosedur kerja untuk mengesan sekiranya ada ruang dan peluang rasuah wujud ekoran daripada kelemahan tadi, dan selepas pada itu memberi khidmat nasihat kepada agensi berkenaan apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menutup ruang dan peluang rasuah tadi. Dalam konteks ini, SPRM telah pun menjalankan pemeriksaan ke atas amalan sistem dan prosedur kerja dalam pemberian pinjaman mudah ke atas projek berkenaan, iaitu Pusat Feedlot Nasional. Pemeriksaan ini melibatkan beberapa agensi seperti Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Keuangan, Menteri Besar Diperbadankan atau MBI, dan Syarikat National Feedlot Corporation Sdn Bhd. Hasil pemeriksaan ini telah pun dibentangkan di dalam panel penasihat perundingan dan pencegahan rasuah, dan khidmat nasihat telah pun SPRM berikan kepada Kementerian Keuangan mengenai apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh kementerian bagi memperketatkan dan menambah baik amalan sistem dan prosedur ke atas pemberian pinjaman mudah ini, supaya tidak berulang lagi isu-isu berkaitan dengan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di masa hadapan. Beberapa langkah telah pun SPRM cadangkan seperti berikut. Pertama, mencadangkan kepada Kementerian Keuangan untuk menyediakan satu tata cara yang standard, lebih jelas dan telus berhubung proses pinjaman mudah atau soft loan, agar tidak ada ruang untuk mana-mana pihak melakukan penyelewengan. Kedua, pemilihan syarikat. Kementerian Pertanian dan Asas Tani perlu membuat due diligence terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang syarikat, kompetensi syarikat dan juga kemampuan syarikat sebelum memutuskan untuk memberi projek berkenaan. Ketiga, menjalankan kajian terperinci di peringkat awal termasuk penilaian dan pengurusan risiko terhadap sesebuah projek sebelum ianya dilaksanakan bagi mengelakkan sebarang kesulitan semasa pelaksanaan projek tersebut. Keempat, penyelarasan projek oleh agensi pelaksana. Penyelarasan perlu dibuat oleh agensi pelaksana
memandangkan projek ini melibatkan pelbagai kementerian bagi memastikan kelicinan pelaksanaan projek dan pemantauan ke atas status pembangunan projek dilaksanakan. Kelima, peranan ahli lembaga pengarah syarikat. Perlu memastikan supaya disediakan terma rujukan yang jelas ke atas ahli lembaga syarikat atau ahli lembaga pengarah syarikat agar setiap ahli dapat memainkan peranan dengan lebih berkesan. Kelima, perjanjian pinjaman. Syarikat pinjaman perlu diperketatkan untuk meningkatkan accountability dan menutup ruang dan peluang berlakunya rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Dan keenam, mengenai kod etika anggota pentadbiran. SPRM mencadangkan supaya memasukkan klausa agar setiap anggota pentadbiran mengisytiharkan sekiranya terdapat mana-mana ahli keluarga anggota pentadbiran memohon sebarang kemudahan daripada kerajaan di dalam kod etika anggota pentadbiran.